Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ah, InsyaAllah hari ini kita sambung bacaan kitab Fawaidul Fawaid oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita sampai di fasal yang ke-9 berkenaan dengan istiqamatul tariq, jalan istiqamah di atas jalan lah, di atas jalan yang lurus. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, barang siapa yang menghendaki ketinggian, ya, binaannya, dengan ketinggian binaannya, maksudnya ini perkataan simbolik lah, kinayah, atas, kita panggil kehidupan dia, tinggian dalam kehidupan, darjat dia, maka fa'alaihi, naklah dia menguatkan asasnya. Kita nak buat bangunan yang tinggi, ya kan, yang besar, maka kita kena pastikan asasnya itu adalah kukuh dan mengambil berat tentang asas. Yang mana sebelum kita buat binaan, kita kena perhatikan dulu dia punya asas ataupun dia punya konkret dia, dasar dia, ya kan, pondasi dia. Ya kan? Kalau dia kukuh, maka binaan tadi akan kukuh lah, akan tahan lama, tidak akan retak, tidak akan pecah, tidak akan runtuh. Ya kan? Jadi binaan, apa-apa binaan tu dia bergantung kepada dasar dia ataupun pondasi dia ataupun konkret dia. Kan? Kalau ketahanan bangunan, kekuatan bangunan tadi kan, bergantung pada dia punya asas dia. Jadi segala amalan ni, amalan-amalan yang kita buat ni, amalan kebaikan, pahala, puasa, solat, haji, kan? Dia ni apa, dan tingkatan-tingkatan dia tadi, kan? Lagi banyak, lagi tinggi kita buat, lagi banyak amalan-amalan kita, dia asas dia adalah iman lah, yang menjadi asas bagi segala amalan kita ni, kan? Ketinggian amalan kita ni, asas dia adalah iman. Kalau iman kita kukuh, kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada padanya riya, tidak ada padanya syirik, maka amalan kita akan terbina kukuh lah. Dan maknanya kita boleh tinggal meletak di situ dalam keadaan kita tak takut, tak bimbang. Itu maksud dia. Ya, amalan-amalan diibaratkan seperti bedaan dan asasnya adalah iman. Apa pun bermula dengan iman. Nak buat rumah besar mana pun, nak buat rumah tinggi mana pun, dia asas dia adalah iman. Tengok iman kita. Belajar tentang iman kita supaya iman kita jadi kuat dan kukuh. Tidak ternoda oleh noda-noda yang boleh merosakkan dia. Kan? Seperti syirik dan riya umpamanya, kan? Ujub dan sebagainya. Jadi apabila asas dia kuat, kukuh, maka dia akan dapat menahan, dan kekuatan dia dapat menahan bangunan yang besar, bangunan yang tinggi, yang dibina tinggi di atas dia. Kan? Tetapi apabila, kan, dan kalaulah berlaku sedikit kerosakan pada bangunan, itu dapat diperbaiki. Kalau asas dia kuat, dasar dia kuat. Namun apabila asas dia itu tidak kuat, tidak kukuh, bangunan tidak akan dapat ditegakkan yang tinggi, dan bangunan tidak akan tegak, tidak akan tertegak, kukuh, dia akan roboh, dia akan terbalik, kan? Dia akan retak. Ini. Jadi asas tu kalau dia rosak, maka binaan tadi akan rosak, dia jadi bahaya. Itulah dia maknanya. Jadi orang yang mengetahui, kan, al-arif ni, orang yang mengetahui, yang berilmu, yang faham, dia punya matlamat dia adalah, tujuan yang utama dia adalah untuk mensahihkan asas dia. Maksudnya memastikan bahawa asas ataupun dasar ataupun konkret itu kukuh dan tidak ada kekurangan. Itu orang yang pandai, orang yang bijak. Dia akan sebelum dia buat binaan, sebelum kita beramal, kita asas iman kita sahih, kukuh. Kan? Tidak pernah je kita solat, pernah je kita puasa, tapi jadi debu-debu yang berterbangan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami bentangkan segala amalan yang dia kerjakan. Maka kami jadikan amalan itu seperti debu-debu yang berterbangan.
Tidak ada manfaat dia. Begitu juga sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 109. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah At-Taubah surah nombor 9 ayat 109. Berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah kata, maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan, ya, ini binaan dia, masjid, atas dasar takwa kepada Allah dan keredaan Allah lebih baik, ya? Apakah orang yang mendirikan bangunan atas asas takwa kepada Allah, masjid dah, bina masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keredaan, asas dia adalah untuk redha Allah Ta'ala, itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi maknanya asas bagi binaan itu adalah al-amal. Maksudnya asas bagi binaan amalan-amalan itu adalah seperti kekuatan bagi tubuh badan manusia. Asas dasar bagi amalan-amalan yang kita nak lakukan itu, ia seperti kekuatan bagi tubuh badan manusia. Maka apabila badan tadi kuat dan kekuatan tadi kuat, gagah, dia akan dapat menampung badan tadi, dia akan dapat menampung ataupun mengangkat badan tadi. Bila ada kekuatan, boleh berjalan, kita boleh berlari, boleh bekerja. Sebab apa? Sebab ada kekuatan. Jadi kekuatan bagi badan adalah seperti maknanya asas binaan amalan tadi. Ya? Asas bagi membina amalan adalah seperti kekuatan bagi badan manusia. Bila dia ada kekuatan pada tubuh badan kita, maka dia akan dapat bawa kita dapat bekerja, dan kita akan dapat menolak daripada badan kita ni segala penyakit. Kenapa? Kerana ada kekuatan. Tapi bila kekuatan itu semakin melemah, badan pun jadi lemah lah. Jadi badan itu diibaratkan seperti amalan, binaan. Kan? Kekuatan itu adalah asas dia. Jadi kekuatan bagi amalan itu adalah iman. Dasar bagi amalan itu adalah iman. Itu makna perumpamaan yang dibuat, ataupun analogi lah, kiasan yang dibuat supaya kita dapat faham yang lebih mendalam. Ya. Jadi bagi segala amalan ni, dia punya dasar dia adalah iman. Macam mana kekuatan itu menjadi dasar bagi badan. Jadi dia kata di sini, fahmil bunyanaka ala quwwati asasil iman. Maka pikullah binaan engkau tadi, bangunan yang kau nak buat tadi, letakkanlah dia di atas asas iman yang kuat. Jadi segala amalan engkau tadi letakkan dia, mulakan dia dengan asas iman yang kuat. Jadi kalau iman ataupun dasar dia kuat, bangunan dibina di atasnya berlaku sedikit kerosakan, maka mudah untuk diperbaiki. Iman itu amalan itu daripada atas. Tetapi kalau rosak daripada dasar, memang tak boleh nak repair lah. Memang runtuh habis satu bangunan tadi lah. Itu kata dia. Jadi asas ni,
Ya. Asas ni dia ada dua perkara. Iman ni dia ada dua perkara. Yang pertama, iman yang menjadi dasar bagi amalan kita kan. Yang pertama, dia kata sihatul ma'rifah billah. Maksud kita benar-benar kenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang betul. Benar. Kita kenal Allah Ta'ala, kita tahu perintah Allah Ta'ala, kita kenal nama-nama Allah Ta'ala, kita kenal sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Jadi itu asas bagi, mana asas lah, itu asas ataupun itulah dia iman tadi. Asas yang pertama. Ya, mengenali Allah, perintahnya dan segala namanya dan segala sifatnya dengan pengetahuan yang betul lah, yang benar. Yang keduanya, tajridul inqiyad. Semata-mata mematuhi kepatuhan itu hanya kepada Allah. Semata-mata kepatuhan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak selainnya. Tidak selain Allah dan Rasulnya. Patuh hanya pada Allah dan Rasul. Itu asas bagi yang dikatakan keimanan itulah. Asas keimanan. Ini adalah asas yang paling kuat lah. Yang seseorang hamba tadi dia membina bangunan di atasnya. Dia membina amalan-amalannya di atas asas ini. Asas yang paling kuat. Kenal Allah Ta'ala, kenal perintah Allah, tahu perintah Allah, kenal nama-nama Allah dan segala sifatnya. Kepatuhan dan ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia asas yang terkuat lah. Dia panggil awthaqu asasil abd. Jadi dengan asas yang kuat ini maka terbinalah apa yang kita nak bina di atasnya. Amalan-amalan yang kita nak buat ni kan semua berpandukan pada asas ini. Bolehlah letak segala amalan di atasnya. Jadi kata Ibn Qayyim maknanya pastikan asas tadi adalah baik, kukuh, kan? Dan jagalah kekuatan dia dan peliharalah asas tadi. Kan? Kenapa? Kerana engkau hendak mencapai matlamat engkau, maka matlamat engkau yang tertinggi, maka itu membina amalan-amalan banyak mencapai keridaan Allah, maka bermula asas yang kuat. Jika tidak, apabila asas tak kuat, lemah, maka tak dapatlah kita mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila binaan itu sempurna, jadi maka perelokkanlah binaan itu dengan husnul khuluq. Hiaskanlah bangunan tadi dengan akhlak yang baik. Jadi apabila amalan itu dah sempurna, maka hiaskanlah amalan itu dengan akhlak yang baik dan ihsan kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia. Kemudian buatlah benteng. Buatlah benteng keliling bangunan tadi, supaya kita tak diserang oleh musuh. Supaya musuh tak nampak kelemahan kita. Buat benteng, tembok di sekeliling bangunan. Kalau letakkanlah tabir di pintu-pintu dia tadi. Letakkan tabir supaya terjaga aurat di dalam tadi. Dia kata, kemudian kuncilah pintu-pintu dia tadi. Pintu besar dia, maknanya kuncilah pintu dia dengan as-sukut, dengan diam daripada apa yang engkau takutkan kemudaratannya. Berdiam diri daripada perkara yang kita takut akibat buruk dia. Jadi amalan-amalan kita tadi kita jaga. Kita hiasi dengan akhlak yang baik, kita hiasi dengan berbuat baik kepada manusia. Kemudian kita buat benteng dia, jaga dia. Kan? Amalan kita supaya tidak rosak amalan kita tadi. Kan? Kita pelihara dia dengan benteng-benteng yang kukuh tadi. Kan? Dia kata. Dia, maknanya yang paling bahaya adalah lidah lah. Lidah. Yang boleh merosakkan segala amalan-amalan kita tadi. Lidah contohnya, kalau kita buat ihsan kepada manusia, bila kita mengungkit dengan apa yang kita buat baik kepada manusia tadi, maka terbatallah pahala amalan yang kita buat tu. Dengan berbuat baik.
Kemudian letakkanlah kunci-kuncinya daripada zikrillah. Maksudnya kunci-kunci nak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kunci-kunci kita boleh buka pintu, kita boleh tutup pintu, kan? Ya, jadi bila kau buka pintu, kau akan buka dengan kunci dia. Bila kita nak cakap, kita cakap dengan yang baik. Itu maksud dia. Nak cakap, lidah kita ni nak cakap perkara yang baik dengan zikrullah ataupun amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita nak tutup, kita tutup dengan kunci dia. Kan? Maksudnya kalau benda yang tak perlu kita cakap, jangan kita cakap. Diam. Jadi sebagaimana hadis disebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia cakap yang baik ataupun dia diam. Jadi ketika itu kita telah membina satu bangunan, satu tembok yang akan memelihara kita, menjaga kita daripada musuh-musuh kita. Yakni syaitan dan tentera-tentera. Ya kan? Nafsu kita juga adalah tentera bagi syaitan apabila kita tak mengekalnya. Jadi apabila kita ada benteng yang kukuh untuk menjaga bangunan kita daripada dicerobohi oleh musuh-musuh kita, jadi musuh tetap akan berusaha untuk masuk ke benteng tersebut. Dia akan berpusing cari kalau ada ruang yang dia boleh masuk melaluinya. Tiba-tiba dia tidak mendapati ruang untuk masuk ke dalam tembok ataupun menguasai bangunan tadi, maka dia akan putus asa lah. Itu maksudnya. Jadi setelah itu maka perhatikan kepada binaan atau tembok yang kita telah cipta, telah kita buat tadi. Setiap waktu kita perhatikan amalan-amalan kita yang kita buat ni betul ke tak betul ke, bertepatan dengan Quran dan Sunnah ataupun tidak ke. Ada tak unsur-unsur yang boleh merosakkan amalan, pahala amalan kita. Cek. Macam mana kita cek tembok yang ada di sekeliling bangunan kita. Kenapa? Fa innal aduwa idza lam yatma' fi ad-dukhul min al-bab naqaba 'alayka an-nuqub min ba'id. Jadi musuh tadi kalau dia maknanya bila dia tak boleh nak masuk kepada kita daripada pintu untuk menyakiti kita, syaitan tadi, maka dia akan mencari lubang daripada jauh. Dengan dia akan melubangkan tembok tadi daripada jauh dengan cangkul-cangkul dosa. Kan? Maksudnya cangkul dosa ni dia akan usaha dengan menghasut kita dengan untuk melakukan dosa. Apabila kita tak berhati-hati, kan? Tidak berjaga-jaga, maka dia akan sampai kepada kita. Kan? Akan sampai kepada kita dengan cara dia daripada jauh tadi. Tiba-tiba kita tengok dia ada dalam tembok kita. Tiba-tiba dia dah masuk lah ke dalam tembok kawasan kita tadi lah. Jadi ketika itu susahlah kita nak usir dia keluar. Sebab dia ada bersama dengan kita. Dia kata sini watakunu ma'ahu ala thalath khilalin. Jadi apabila dia dah bersama dengan kita, dia ada 3 perkara yang kita boleh buat. Yang akan berlaku pada kita, tiga perkara ni lah. Sama ada dia akan mengalahkan kita. Dalam bangunan kita tadi, dan dia akan menguasai kita. Dia akan kalah dengan kita. Yang pertama dia masuk dia kalah. Dia tewas kita, dia rampas bangunan kita. Itu. Maksudnya dia menguasai diri kita, maknanya dia menahan kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan syaitan tadi dan nafsu. Yang pertama. Yang kedua, sama ada dia akan duduk sekali dengan kita lah. Isakinuka fihi. Dia akan duduk sekali dengan kita dalam bangunan tadi. Jadi maknanya kita dalam keadaan sentiasa terganggu lah. Dia akan bersama dengan kita, dia akan tarik kita untuk jadi mengikut dia. Atau yang ketiga, dia akan menyibukkan kita. Seluruhnya untuk melawan dia, untuk menghadapi dia. Jadi maknanya kita akan berusaha sentiasa lah untuk melawan dia. Jadi payah sikit lah. Yang berbeza dengan ketika dia di luar tak dapat masuk. Bila dia dah boleh masuk, dia akan gunakan segala wasilah lah untuk menjerat kita lah. Untuk mendapatkan kita tu. Ini syaitan adalah.
Kemudian jadi apabila dia masuk kepada kita, 3 keburukan yang kita dapat. Iaitu dia akan merosakkan tembok kita. Ya. Kemudian dia akan rampas segala kekayaan yang ada dalam bangunan kita tadi. Ya. Kemudian dia akan menunjukkan kepada musuh-musuh lain sepertinya itu masuk ke dalam tadi. Ya kan? Dan kita sentiasa akan diuji lah. Ya kan? Dan diuji dengan serangan selepas serangan. Jadi kita ni sentiasa diserang lah. Ini semua perumpamaan yang dibuat supaya apa? Mana kita menjaga amalan-amalan kita dengan iman yang kuat, dengan asas yang kuat, kemudian dihiasi dengan akhlak yang baik, kemudian berbuat baik kepada manusia. Ya kan? Ini. Jadi supaya amalan-amalan kita tidak rosak tadi, diibaratkan seperti kita kena buat tembok. Dengan tembok penghalang. Bertembok penghalang tadi di antaranya adalah tadilah akhlak yang baik dan al-ihsan ila nas, berbuat baik kepada manusia. Itu amalan-amalan tambahan yang akan membantu menjaga amalan-amalan yang lain. Tapi itulah kan kata Al-Qayyim akhirnya yang menjadi yang paling peliknya bahawa kan musuh tadi dia akan menggunakan pemilik tembok itu, pemilik bangunan itu untuk meruntuhkan bangunan dia dengan 2 tangan dia sendiri. Voilà. Jadi syaitan ni apabila dia menguasai kita, kan, dia akan menyebabkan kita sendiri akan memusnahkan pahala amalan kita. Kan? Dan memusnahkan keimanan tadi. Dia jadi penyebab lah. Sehingga orang yang dihasut tadi mentaati dia lalu kufur seperti dia. Itu yang paling teruk sekali lah. Kemudian dia menjelaskan bahawa bagi orang beriman ni ada 2 syurga. Lil mu'min jannatani, orang beriman ada 2 syurga. Jadi kita di sini tarkus syahwat lillah. Meninggalkan syahwat, kehendak nafsu kerana Allah. Baik, dia kata sekiranya dia selamat, dia selamat daripada azab Allah, dan dia berjaya mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapat segala kurniaan Allah Taala daripada kebaikan, balasan syurga. Kan? Dia akan dapat rasa limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia. Kan? Dia akan rasa seronok untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gembira. Ya. Yang tidak berlaku pada hati orang lain. Ia berlaku pada hati dia. Jadi bila dia meninggalkan syahwat kerana Allah Ta'ala, maka tidak akan dapatlah keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah selamatkan dia daripada azab tadi, dia akan mendapat kejayaan dengan mendapat rahman Allah Ta'ala yang melimpah-limpah. Dia akan merasa seronok, dia akan bahagia. Yang mana kebahagiaan itu, keseronokan itu tidak akan terhasil di dalam hati orang yang selainnya. Yang tidak melakukan perkara dia lah, tidak meninggalkan syahwat kerana Allah. Dan jika dia ni adalah daripada ahli ibadah, orang-orang yang beribadah, beribadah kepada Allah, orang yang zuhud, orang yang berilmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala enggan untuk meletakkan segala kurniaannya ke hati selainnya. Allah akan berikan kepada hatinya. Jadi begitu juga Allah akan jadikan segala hasrat dan matlamat dia hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada selain Allah. Jadi Allah akan letakkan, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan segala limpahan kurniaannya, kebaikannya dalam hati yang melihat.
kefakiran itu adalah kekayaan apabila dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam zahir hakikat dia, zahir dia orang yang fakir, yang miskin, ya. Tapi hati dia kaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali Allah Taala, ya kan? Apa nama? Menyintai Allah, beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini Allah akan letakkanlah hati dia, apa dia? Segala kelebihan kurniaan dia. Dia hanya dia sebab dia kaya hati, kaya diri, ya. Jadi maknanya sebaliknya orang yang mencintai dunia, ya kan? Mereka adalah orang yang fakir, yang Allah tidak limpahkan ke dalam hati mereka segala kelebihan kurniaannya. Jadi orang yang begini, okay, yang tujuan dia, matlamat dia semata-mata untuk menuntut keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dia tidak melihat kehidupan ini, melainkan kehidupan ini hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, beramal kerananya, ya. Jadi kematian, kesakitan, kebukaan, maknanya itu hanyalah ujian dan cabaran. Kematian tadi maknanya sesuatu yang pastilah. Sakit, susah hati, sedih. Ini semua ujian yang akan meningkatkan pahala baginya sekiranya dia bersabarlah. Jadi orang yang macam ni untuk dia dua syurga, jannatul fid dunya, syurga di dunia yang diberikan kepada yang segera. Apa dia syurga dunia? Kebahagiaan dalam hati. Dan kalau orang kaya macam mana pun tapi hati dia tak bahagia, maka itu tidak ada syurga baginya. Tapi orang miskin, fakir macam mana tapi dia begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang kenal Allah Taala, orang yang zuhud pada dunia, orang yang berilmu, ya, yang mempunyai pengetahuan tentang agama dia, maka baginya syurga muajjalah yang disegerakan untuknya, iaitu syurga, kebahagiaan dalam hati. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dia kata apa? Dia kata ma yaf'alu bi a'da'i, apakah yang musuh-musuhku boleh buat kepada aku? Ana jannati fi sadri, aku syurgaku dalam dadaku. Maknanya kebahagiaan dia dalam hati dia, kan? Maknanya iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Allah Taala, mencintai Allah, kan? Berkorban segala-galanya hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syurga dunia baginya. Satu lagi, wa jannatun yaumil qiyamah, dan baginya syurga di pada hari kiamat. Ya, maknanya dia akan dapat kebahagiaan zahir dan batin lah. Fizikal dan mental dia, rohani dia, jasmani dia akan dapat kenikmatan dalam syurga, di akhirat kekal abadi. Tidak kesalahan. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi rahimahullah, aqsam az-zuhud, bahagian-bahagian zuhud. Zuhud. Baik, zuhud ni asal makna dia benci ataupun tinggal. Benci atau tinggal, zuhud. Tidak ada keinginan begitu. Ataupun ada keinginan tapi dia tinggalkan keinginan tadi kerana sesuatu, ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Az-zuhud aqsam, zuhud ni ada beberapa bahagian lah. Zuhudun fil haram, meninggalkan perkara yang haram, wa fardu ain, dia adalah fardu ain yang wajib kita tinggalkan. Wa zuhdun fi syahwat, dia zuhud pada asyubhat, pada perkara-perkara yang syubhat ni, yang mengelirukan, ya, yang tak pasti ni. Jadi dia tengok, dilihat kepada syubhat tadi macam mana, ya kan? Kalau syubhat tadi begitu kuat, syubhat tadi, maka dia jadi wajib lah, wajib meninggalkan syubhat tadi, ya. Jadi wa in dha'ufat, kalau syubhat tu tak terang mana lebih, ya kan? Maka dia jadi sunat, mustahab, mustahab. Kemudian zuhud fil fudul, menuntut mencari yang lebih, ya. Maksud meninggalkan mencari lebih lah, memadai apa yang ada, maksud dia gitu. Jadi tak nak cari yang lebih-lebih. Kemudian dia kata zuhud fima la ya'ni min al-kalam wal nazar wal su'al wal liqa' wa ghairihi. Maksudnya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat, fima la ya'ni, meninggalkan perkataan-perkataan
yang larut kata-kata yang tak ada manfaat apa? Tinggal. Begitu je. Meninggalkan melihat pada perkara yang tidak mendatangkan kebaikan. Begitu juga pada soalan. Tidak bertanya, tidak meminta perkara yang tak diperlukan. Begitu juga zuhud untuk menemui seseorang yang tidak perlu kita untuk bertemu dengannya. Ada juga dipanggil zuhud. Kemudian zuhdun finnas, zuhud pada manusia lah. Yang mana dia zuhud pada manusia ni, bihaisu tahunu alaihi nafsuhu fillah. Maksudnya, dia tak berhajat kepada manusia tadi. Ya? Kerana dia ada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon dan meminta segala hajatnya. Ya? Zuhud pada manusia. Kemudian zuhdun fil nafsi. Zuhud pada nafsu. Yang mana dia menekan nafsu dia tadi. Menekan nafsu dia daripada mendapatkan apa yang diinginkan oleh nafsu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zuhud pada nafs, pada diri. Dan zuhud yang meliputi segala kezuhudan itu adalah zuhud fi ma siwa Allah lah, meninggalkan apa yang selain Allah. Zuhud, tinggalkan apa yang selain Allah Subhanahu Wa Taala, sibukkan diri kita dengan beramal, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zuhud yang paling hebatlah. Zuhud fi ma siwa Allah. Ya, maksudnya tak peduli kepada selain Allah Taala. Hanya sibukkan diri dia dengan beribadah kepada baik. Afdal zuhud, zuhud yang paling afdal. Jadi zuhud yang paling afdal adalah menyembunyikan kezuhudan. Sembunyikan kezuhudan dia. Zuhud yang paling payah daripada zuhud pada mencari keuntungan lah. Cari kebahagiaan dunia, keuntungan dunia yang sementara tadi. Ini zuhud yang paling susah. Kemudian dia kata beza di antara zuhud dan warang. Beza di antara zuhud dan warang ni, zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi kalau kita nak buat, tengok ni ada manfaat untuk akhirat. Tak ada, tinggal. Ada kita buat. Itu zuhud. Itu zuhud. Warang pula, tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Tinggalkan perkara yang dibimbangi kemudaratannya di akhirat. Itu warang. Kita bimbang dia akan memudaratkan akhirat kita. Dia akan menjadi masalah bagi kita di akhirat. Kita tinggalkan. Itu warang. Itu beza di antara zuhud dan warang. Zuhud tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Warang meninggalkan apa yang dibimbangi dia akan memudaratkan kita di akhirat nanti. Jadi hati dia kata, hati ini tergantung dengan syahwat lah. Ya? Hati yang tergantung dengan syahwat, nafsu, tidak akan masuk padanya zuhud dan warang. Zuhud dan warang tak akan masuk. Tak akan serasi dengan hati yang tergantung dengan syahwat nafsu tadi. Kata Yahya bin Mu'adz, kata Ibn Qayyim rahimahullah, kata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, ajibtu min thalathin. Aku berasa pelik daripada 3 orang ni. Pelik dengan 3 orang ni, kata dia. Iaitu, yang pertama, rajulun yura'i bi'amalihi makhluqan mithlahu wa yatruku an ya'malahu lillah. Aku pelik. Seorang lelaki yang beramal, dia memperlihatkan, dia riak dengan amalan dia kepada makhluk yang seperti dia. Dia nak tunjukkan amalan itu kepada makhluk yang sepertinya. Dan dia tinggalkan untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dia tak beramal kerana Allah Taala semata-mata. Jadi beramal kerana makhluk, supaya dilihat oleh makhluk. Aku pelik tengok yang ni, dia kata. Yang kedua, aku pelik kepada seorang lelaki yabkhalu bimalihi, yang kedekut dengan harta benda. Sedangkan Tuhannya meminta kepadanya, meminta pinjam kepadanya daripada harta tersebut. Tetapi dia tidak meminjamkan hartanya sedikit pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diinfakkan di jalan Allah. Pelik.
Ini orang yang kedua. Orang yang ketiga, warajulun yarghabu fi suhbatil makhluqin wa mawaddatihim. Pelik tengok satu orang ni, dia ni seronok berkawan dengan makhluk dan mencari kasih sayang makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala panggil dia, Allah Ta'ala ajak dia untuk bersahabat dengan Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapat kecintaan Allah. Tapi dia tak boleh, dia nak yang cinta makhluk. Yang makhluk ni bukan sentiasa redha pada dia. Ya. Ini aku pelik tengok 3 orang ni, dia kata. Kata Yahya bin Ma'an dalam Hilatul Awliya lah, oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah. Habis itu masuk pula perbahasan yang ketujuh, di antara keimanan dan kekufuran. Antara iman dan kufur. Baik. Tengok dulu fasal yang pertama, hakikat keimanan. Jadi hakikat keimanan ni, iman ni dia ada yang zahir dan batin. Iman ni dia ada zahir, lahu zahirun wa batinun. Iman ni zahir dan batin. Dan iman yang zahirnya apa? Wa zahiru, zahirnya qaul lisan wa amalul jawarih. Itu yang zahir. Iman yang zahir adalah perkataan lidah dan amalan anggota badan. Wa batinuhu, dan batinnya tasdiqul qalbi. Tasdiq, membenarkan hati. Ya, hati membenarkan. Tasdiqul qalbi ni hati membenarkan. Wanqiyaduhu. Ya, maksudnya membenarkanlah apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Wanqiyaduhu. Ya, dan dia macam dia mematuhinya dan mencintainya. Iman tadi. Hati membenarkan dan mematuhi dan menyintai. Jadi fala yanfa'u zahirun la batina lahu. Maksudnya zahir ni tidak ada manfaat kalau cakap lidah cakap baik, amalan buat baik, amalan dalam keadaan beramal dengan amalan soleh, tapi batin tak ada. Tidak membenarkan, tidak mempercayai, macam orang munafik, tidak mematuhi, tidak menyintai, tak ada makna. Fala yanfa', tidak bermanfaat dia kata. Wa in huqina bihi ad-dima'u wa 'asima bihi al-mal wa dhurriyyah. Walaupun diberikan kepadanya darah, kan? Dipelihara harta dia dan zuriat dia. Wala yujzi'u batinun la zahira lahu. Tidak ada mana balasan apa-apa lah. Zahir yang tidak ada batin baginya. Kan? Atau batin tidak ada zahir baginya. Illa idza ta'azzara bi'ajzin aw ikrahin aw khawfi halakin. Ataupun kalau dia tadi, maknanya dia lakukan sesuatu itu kerana apa? Kerana dipaksa ataupun takut atau dia akan dibunuh kalau dia tak buat tadi. Itu maknanya zahirnya menyalahi yang batinnya. Zahir menyalahi yang batin. Maknanya meninggalkan amalan. Kan? Meninggalkan amalan kerana tidak ada tanpa tegahan. Maksudnya meninggalkan suatu amalan tanpa keuzuran. Tak beramal. Tanpa apa-apa keuzuran. Tapi tidak beramal. Itu sebagai bukti menunjukkan rosaknya batin dia. Meninggalkan amalan salih, kan? Tanpa sebarang keuzuran. Itu sebagai bukti menunjukkan rosaknya dalaman dia. Batin dia rosak. Dan kosongnya daripada keimanan. Kurangnya, kan? Kurangnya amalan tadi, kan? Tanpa ada keuzuran, maka menunjukkan kurang kebaikan batin dia. Kekuatan zahir menunjukkan di atas kekuatan yang batin. Iman qalbul Islam. Iman itu adalah hati Islam dan intinya. Iman adalah hati Islam dan intinya. Yakin adalah hati bagi iman dan intinya. Nampak? Iman dan yakin. Iman dan yakin. Iman daripada hati Islam dan inti Islam. Yakin hati bagi iman.
dan inti bagi iman. Di setiap ilmu dan amalan, ya, yang tidak menambahkan keimanan, ilmu dan amalan yang tidak menambahkan keimanan dan tidak menambahkan keyakinan, ya, tak jadi kuat, ya, maka dia maknanya famadkhulun, maka di situ ada masalah, ada masalah. Jadi iman yang tidak mendorong kepada amal, maka dia juga ada masalah. Termasuk padanya perkara yang tak baik lah. Itu yang merosak, itu perkara yang merosakkan lah. Sama ada riak ataupun sebagainya lah. Ini apa yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim dalam kitab ni lah. Kemudian iddia'ul iman. Pengakuan keimanan, mengaku beriman, kami beriman, kami beriman. Kan? Sehingga tadi awal amal iman, adapun iman itu, kan? Maka kebanyakan manusia ataupun semua manusia mendakwa dia ada iman. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 103. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidak adalah kebanyakan manusia itu kalau engkau berusaha, kan? Mereka juga, engkau berusaha macam mana pun mereka tidak akan beriman. Tidaklah kebanyakan manusia itu kalau engkau sungguh-sungguh untuk mereka beriman, mereka tidak beriman. Dan kebanyakan orang-orang beriman ni, kan? Kebanyakan orang beriman, hanya saja di sisi mereka ni ada iman yang mujmal ya. Bukan iman yang detail. Iman secara iman macam tu. Beriman, iman. Ada konsep iman segala apa nama dengan apa menyeluruh, kan? Iman tadi. Tapi iman yang mufassal, iman yang detail itu adalah apa yang telah dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Yang mana apa nama iman dengan mengenal Allah Taala, berilmu, mengakui, mencintai, kan? Apa nama kebencian terhadap sebaliknya. Jadi imanlah iman khawas ummah. Iman bagi umat Islam, apa nama orang-orang yang khusus di kalangan umat inilah, orang yang terbaik di kalangan umat ini. Ia adalah iman As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan yang sepertinya. Itu iman yang kuat, yang kukuh lah, kan? Yang iman disertai dengan pengetahuan, pengakuan, kecintaan. Lepas tu mengetahui pula yang lawan bagi keimanan itu serta membenci bagi lawan keimanan itu. Ini keimanan orang yang khusus di kalangan umat ini seperti iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kata kathirun minan nas, kebanyakan daripada manusia hafzuhum minal iman. Bahagian mereka daripada keimanan ini al-iqrar biwujudus salih, iaitu mereka hanya mengaku dengan ada pencipta. Pengakuan mereka dengan adanya pencipta, bahawa dia itu Maha Esa. Dia yang telah menciptakan segala langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Ya? Jadi itu keimanan kebanyakan manusia. Yang mana orang musyrikin pun mengaku juga. Penyembah-penyembah berhala pun mengaku juga daripada kaum Quraisy dan seumpamanya bahawa alam ni ada pencipta. Langit dan bumi ni ada pencipta. Ya. Jadi itu iman kebanyakan manusia. Tengok alam ni dia kata ada Tuhan yang menciptakan. Tapi dia tak kenal Tuhan. Tidak ada pengakuan, tidak ada ketaatan, tidak ada kecintaan. Tidak mengetahui apa yang berlawanan dengan iman dan tidak membenci apa yang berlawan dengan iman itu. Tak ada. Bahkan kebanyakan manusia, keimanan mereka hanya pengakuan adanya pencipta. Itu je. Wa akharun, yang selain mereka pula, kan, iman isi mereka adalah mengucap kalimah syahadah sahaja. Jadi itu. Jadi kita berhenti dulu insya-Allah. Sambung lagi lah di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.